الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah SWT kerana pagi ini diizinkan kita sekali lagi untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah pandu kita, Allah jaga kita, Allah beri petunjuk kepada kita. Allah jadikan kita ini orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kalau kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan yang terbaik, akidah yang baik, ibadah yang betul, akhlak yang sempurna baiknya. Mudah-mudahan ya. Baik, kita nak baca kat mana sekarang ni? 4 perkara lagi masuk pada kalimah itu. Kalimah itu tu kalimah apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena apa? Kena faham bahawa ini kalimah tentang Rasulullah ya. Ada 4 perkara kena faham tu, termasuk mana itu, iaitu yang 4 perkara yang wajib, 4 perkara yang mustahil dan 1 perkara yang harus. 4 1 berapa? 9. Ya, kedua-dua ini dipanggil apa? Aqaidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Berapa? 41. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Berapa? 9. 41 tadi campur 9, 50. Maka inilah 50 perkara yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada lagi. Ini kalau nak buat tambahan. Selain daripada itu ya, selain daripada 9 sifat yang tersebut, ada 4 lagi perkara yang lagi termasuk dalam makna kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu yang pertama, percayakan anbiya. Artinya bukan percayakan Nabi Muhammad aja, percayakan semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi hanya percaya setakat Nabi Musa aja. Mereka tak percayakan Nabi Isa, tak percayakan Nabi Muhammad. Juga kita bukan orang Nasrani. Orang Nasrani mereka hanya percaya setakat Nabi Isa saja. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad. Kita semua, Musa pun terima, Isa pun terima, begitu juga nabi-nabi yang lain semua kita terima. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya percayakan anbiya. Yakin bahawa mereka itu adalah nabi. Ya, anbiya itu plural. Seorang nabi, kalau ramai anbiya. Yang kedua, percayakan sekalian malaikah. Semua malaikat itu kita percaya. Cuma tak wajib kita nak mengetahui satu persatu. Kerana kalau kita wajib pun tak erti pun, tak tahu kita. Terlalu banyak. Tidak terhingga banyaknya. Tak terkira, bukan tidak terhingga. Hingga itu ada. Kerana Allah dah jadikan malaikat itu memang tetap bilangannya. Tapi kita tak boleh kira. Berapa-berapa tak boleh. Tak tahu kira. Macam bintang di langit tu. Tak lalu nak ngiranya. Tapi ada hingga tak? Ada hingga. Bintang di langit tak ada hingga je. Tapi kita tak tahu. Allah saja yang tahu berapa banyak bintang di langit. Begitu juga malaikat. Kita tak tahu bilang. Itu kerana tidak terkira banyaknya. Itu malaikat. Yang ketiga, percayakan segala kitab. Selain daripada Quran, ada tak kitab-kitab lain? Ya.
percaya kan kita lain tu. Percayakan Taurat, percayakan Injil, percayakan Zabur, percayakan Al-Quran. Begitu juga percayakan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kita ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, percayakan hari kiamat. Dia masuk dalam rukun iman yang keempat, ya. Percayakan hari kiamat. Iaitu lepas kehidupan ni ada lagi satu kehidupan. Itu kehidupan di akhirat. Bila berlaku? Bila kiamat esok berlakulah benda itu. Ya, itu 4 perkara lagi, ya, yang wajib masuk dalam kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kerana keempat-empat perkara di atas ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan, ya, yang mengkhabarkan bahawa semua tu Nabi Muhammad ngabarkan. Baik. Itu apa namanya? Percaya. 4 lagi kita percaya. Jadi maknanya ada berapa dah? Ada berapa dah? Tadi 50, ini dah berapa? 54. Ya. Nanti kita baca lagi insya-Allah. Kemudian penutup pula tu. Khatimah. Khatimah tu artinya apa? Penutup. Bukan nama orang khatimah ni, ya. Penutup, penyudah. Ya, conclusion. Cakap orang putihnya apa? Conclusion. Penutupnya apa? Lepas ini tak ada lagi kita ngaji Al-Qaeda kita. Sudah tu. Cukup. Ya. Apa dia penutupnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul-betul sebut. La ilaha illallah. Sebut Muhammad. Muhammadur. Jangan dar, ya. Muhammadur Rasulullah. Okay, one more time. 1, 2, 3. Bagus. Pandai murid-murid tadika cikgu. Ya. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, sambung. Wa asyhadu anna Muhammadar, jangan dur, ya. Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Okey. Setelah sempurna dipaham segala aqaidul iman. Apa arti aqaidul iman? Simpulan iman. Itu aqaid itu artinya apa? Simpulan. Simpul. Tahu simpul? Tali tu simpul. Ngapa nak simpul? Bagi dia lekat. Itu dia simpul. Jangan bagi dia lambuk, jangan bagi dia jatuh, jangan bagi dia luruh, jangan bagi dia gugur. Itu sikat disimpulkan. Simpulan iman. Ya. Setelah sempurna dipaham segala aqaidul iman yang tersebut dalam kitab ini dan segala perkara yang terkandung dalam makna 2 kalimah syahadah, ada makna-makna dia tu, ya. Yang tersebut itu, bagaimana kenyataan-kenyataan yang lalu, dah disebut kenyataan-kenyataan yang lalu. Di dalam kenyataan huraian uluhiyah, al-uluhiyah. Apa arti al-uluhiyah? Bahawa Allah saja yang kita nak sembah lagi. Allah saja kita nak takut lagi. Kepada Allah saja kita nak tunduk dan patuh lagi. Allah saja kita nak puja lagi. Allah saja kita nak kasih, ya, sekali-kali. Itu namanya apa? Uluhiyah. Uluhiyah itu perkataan ilahun. Ilahun itu Tuhan. Itu ketuhanan. Selain uluhiyah apa sifat Allah tu? Rububiyah. Rububiyah. Allah sebagai pentadbir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bagi rezeki, Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi penyakit, ya, Allah yang menggemukkan, Allah yang mengkuruskan, Allah yang memutihkan, Allah yang menghitamkan, Allah yang semuanya pentadbiran itu daripada Allah Ta'ala. Allah yang mentuakan. Tahu mentuai? Jadi kita tuai. Allah yang memudakan. Boleh tak jadi muda? Boleh tak perempuan ini semua jadi muda balik? Bila jadi muda balik? Di akhirat nanti akan jadi muda balik. Yang hitam boleh jadi putih. Jangan takut hitam sini, ya. Di akhirat esok dia jadi putih. Tak payah pakai kuku putih.
Automatik jadi putih aja lah. Itu dia. Allah itu namanya apa tu? Rububiyah. Pentadbir. Allah sebagai pentadbir. Jadi ada dua tu. Satu uluhiyah, satu rububiyah. Lagi apa? Al-asma'. Al-asma'. Artinya apa? Nama-nama Allah. Al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang molek-molek. Yang keempat, sifat-sifat. Tauhid sifat Allah Ta'ala. Sifat yang kita belajar ni lah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith. Ini sifat ya. Jadi empat ini kita kena faham. Iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' dan tauhid al-sifat. Empat ni kena faham betul-betul. Mungkin bagi menyenangkan mana kedai. Yang telah lalu dalam kenyataan huraian uluhiyah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bagi menyedangkan penuntut-penuntut di sini, siapa penuntut-penuntut ni? Ni Kemal lah penuntut, termasuk saya penuntut belakang ni. Menuntut apa? Menuntut apa? Menuntut keredaan Allah. Kita ni, siapa tak nak keredaan Allah? Angkat tangan. Kita ni semua menuntut keredaan Allah. Penuntut belakang ni. Di sini dinyatakan dengan ringkas sekurang-kurang dan sebanyak-banyaknya aqaidul iman yang masuk di bawah makna kalimah yang tersebut. Ada yang paling kurang, ada yang paling banyak. Paling kurang ada, paling banyak pun ada. Baik, kita baca apa namanya? Paling kurang. Sekurang-kurang aqaidul iman terkandung dalam dua kalimah syahadah. Itu paling common, paling sikitnya. Terkandung dalam kedua kalimah syahadah. Apabila disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka termasuklah di dalamnya 50 sekurang-kurang aqaidul iman. Itu paling common 50. Faham huraian 50 tu mana datang kan? La ilaha illallah ada berapa? 41. Muhammadur Rasulullah ada berapa? 9. 41 campur 9, 50. Ini yang paling kurang yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Termasuklah di dalamnya 50 sekurang-kurang aqaidul iman, iaitu 41 termasuk dalam makna la ilaha illallah dan 9 termasuk dalam makna Muhammadur Rasulullah. Kenyataannya sebagaimana yang berikut. Iaitu 20 sifat yang wajib daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. 20 semua tu. Tak saya bilang. Ya ke tak 20? Ya, tak payah bilang lah. Kaunuhu mutakalliman. Daripada wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Dan 20 sifat yang mustahil. Yang mustahil tu apa? Yang tidak diterima akal akan adanya. Faham ke mana? Tidak diterima akal akan adanya. Sebut aja benda yang mustahil tu ada pada Allah, diterima akal ke tak? Allah itu mati, ada mati. Terima ke tak? Allah itu bodoh, terima ke tak? Allah itu pekak, terima ke tak? Allah itu buta, terima ke tak? Tak terima di akal. Kalau ada benda tu, itu namanya mustahil. Mustahil tu mesti tak ada. Mesti tak ada. Baru diterima akal. Kalau tak terima dia akal. Itu namanya mustahil. 20 perkara, 20 sifat. Daripada wujud. Lawannya ada. Lawannya tiada. Tiada tak terima di akal. Qidam, artinya apa? Sedia. Lawannya ya Allah, jenuh dah ngajar 2 tahun dah. Lawannya sedia. Lawannya apa? Udah diam lagi ya Allah. Cakap Melayu je. Lawannya apa? Itu berartinya lawannya. Lawan sedia tu apa? Baharu ya Allah demen. Benak belakang ke pun. Qidam tu artinya sedia, lawannya baharu. Baqa artinya apa? Kekal, lawannya binasa. Binasa.
Ya. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya bersalah-salahan Allah dengan segala yang baharu. Lawan bersalahan apa? Bersamaan Allah dengan segala yang dengan mana-mana yang baru. Itu lawan bersalahan tu bersamaan. Ya, Allah tu rupa matahari. Serupa tak? Matahari. Ada apa hukumnya? Mustahil. Allah tu rupa pokok besar. Apa hukumnya? Mustahil. Dia bersalah-salahan. Tak boleh nak bandingkan dengan apa-apa pun. Itu namanya mukhalafatuhu lil hawadith. Qiyamuhu bi nafsihi artinya berdiri dengan sendirinya. Ya, lawannya apa? Lawannya qiyamuhu. Artinya berdiri dengan sendirinya. Lawannya mustahilnya apa? Mustahilnya apa? Ya Allah. Udah setahun dah saya ngajar ni. Lawannya apa? Berdiri dengan sesuatu yang lain. Dia hendakkan alat, hendakkan perkakas, hendakkan apa ya? Hendakkan apa sajalah. Dia mengambil faedah dengan hukumnya. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Dia tidak bergantung kepada apa-apa. Dia tak hendak apa-apa. Ya. Wahdaniyah apa artinya? Asa apa artinya? Tunggal. Lawannya berbilang-bilang. Ya, lawannya berbilang-bilang, boleh dibilang. Ya. Qudrah apa artinya? Kuasa. Lawannya lemah. Jangan nengok. Saya pun tahu. Lawannya lemah, qudrah. Iradah apa artinya? Menentukan ataupun berkehendak ya. Berkehendak. Lawannya ya Allah, tergagah. Perkataannya tergagah. Artinya terpaksa lah tu. Itu apa? Iradah. Ilmun. Artinya apa? Mengetahui. Lawannya jahil. Mustahil Allah itu jahil. Hayyun. Artinya apa? Hidup. Lawannya mati. Mustahil Allah itu mati. Sama. Artinya apa? Mendengar. Lawannya? Lawan mendengar apa? Kenapa? Mendengar apa lawannya? Mendengar lawannya tuli. Pekak. Basar. Artinya apa? Melihat. Lawannya? Buta. Lagi? Mustahil Allah itu buta. Lagi? Ya. Kalam. Artinya apa? Berkata-kata. Lawannya? Bisu. Mustahil Allah itu bisu. Kemudian kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah yang berkuasa. Lawannya? Kaunuhu lemah. Kaunuhu apa? Lemah. Keadaannya yang lemah. Tak boleh dengar Arab, tak boleh ya. Kaunuhu yang apa namanya? Apa lemah apa tu ya? Kaunuhu dia lemah apa dia? Kata resminya apa? Ajzan ya. Baik, nanti ya, mana ke dia? Dia ya. Mana ke dia? Ini maknawi ya. Ya. 31. Baik, ya kaunuhu tu artinya apa? Apa namanya? Lemah tu qudrah tu artinya berkuasa. Lawannya lawannya lemah. Mana dia? Lawannya lemah. Mengetahui qudrah iradah ilmun. Al-iradah ilmun qudrah. Nanti jap.
Azizan. Ustaz Azizan. Mana dia? Kaunuhu. Mana dia, ya Allah. Ya, jin om cari pula tu. Kaunuhu qadiran, ya. Lawannya kaunuhu mana kedainya? Mustahil. Cari mustahil senang. Ya kudus mustahil. Lawannya apa? Jap sama. Somamun. Ada ya? Umbuyun, al-bukmun. Kemudian ajizan, ya. Kaunuhu ajizan. Ajizan, ya. Kaunuhu ajizan. Artinya yang lemah, ya. Ajizan. Itu apa namanya? Itu lawan dia. Dan kalau qudrah lawannya apa? Ajizun. Ajizun, ya. Ajizun. Itu lemah itu. Allah itu lemah, mustahil Allah itu lemah. Ain jin zai, ya. Ajizun. Okey. Itu lemah. Iradah. Iradah artinya apa? Menentukan, berkehendak. Lawannya tergagah. Berarti tergagah tu apa? Terpaksa. Qudrah iradah. Ilmun artinya mengetahui. Lawannya jahil. Jahil, mustahil Allah itu jahil. Hayyun artinya hidup. Mustahil Allah itu mati. Sama artinya mendengar. Ya. Lawannya atau mustahil Allah itu peka. Mustahil Allah itu tuli atau peka. Basar melihat. Mustahil Allah itu buta. Kalam berkata-kata. Allah itu berkata-kata. Mustahil Allah itu bisu. Ya, itu mustahil. Itu dia. Baik, kita baca balik. Itu dia apa? Perkara yang apa namanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil. Dan atas satu yang harus. Yang harus bagi Allah apa? Yang harus bagi Allah apa? Mengadakan atau tidak mengadakan. Allah jadikan kita ni hukumnya wajib ke? Wajib ke Allah menjadikan kita? Apa hukumnya? Harus saja. Mujur Tuhan nak jadikan kita, ada lah kita bagi ni. Kalau Tuhan tak nak jadikan kita, tak ada lah. Mana Ustaz Ibrahim? Tak ada. Tak ada. Tak ada Allah jadikan. Itu harus saja. Menjadikan dan tidak menjadikannya. Terulang. Kalau tak ada pun, tak ada rosak dunia ni. Kalau kita tak ada rosak ke dunia ni? Tak ada. Ada kesan apa-apa pada dunia ni? Tak ada apa. Kita ni macam melukut tepi gantang aja. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Allah tak ada apa terjejas kalau kita tak ada pun. Kalau ada pun tak ada apa-apa pertambahan, apa Allah tak ada apa perubahan bagi Allah. Apa tak ada kesan langsung. Itu dia. Kenyataan bagaimana berikut 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil atasnya dan satu yang harus. Jumlahnya 41. 41 sifat dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul dan 4 sifat yang mustahil atasnya dan satu yang harus. Yang mustahil bagi Rasul apa? Apa sifat yang mustahil bagi Rasul? Yang pertama sifat yang wajib apa? Siddiq. Apa artinya? Benar. Yang mustahilnya apa? Dusta. Mustahil Rasul itu berdusta. Kalau sekali lah Nabi Muhammad tu pernah berdusta, apa macam? Macam? Kita jadikan alasan lah kita nak berdusta. Kenapa kamu asal bercakap dusta? Asal cakap dusta. Apa jawab kita? Nabi pun berdusta. Sedangkan Nabi mana pernah berdusta? Bergurau pun dia tak ada berdusta. Itu Nabi. Yang kedua apa? Amanah. Rasul itu amanah. Lawannya khianat. Ya, kalau Nabi ada sekali khianat macam? Jadi alasan kita lah. Mengapa kamu menyelewengkan 2.6 bilion? Apa jawab? Apa jawab? Nabi pun menyelewengkan katanya. Sebab Nabi tak pernah khianat. Apa saja yang diamanah kepada Nabi dia tetap
memelihara amanah tersebut. Ha. Lagi apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan apa saja yang disampaikan Allah kepada Nabi, semua disampaikan kepada kita. Walaupun yang disampaikan kepada kita itu sesuatu yang mengena diri dia. Allah tegur dia, disampaikan tak kepada kita? Sampai. Benda yang tak logik, sampai tak kepada kita? Macam Isra dan Mi'raj tu, mana ada logiknya? Tapi disampaikan juga kepada kita. Ataupun tak dapat dibuktikan, disampaikan juga. Tentang syurga, dicerita tentang syurga, disampaikan kepada kita. Padahal kita bukan tahu ya ke tak lah. Tapi disampaikannya juga kepada kita. Ya? Bukan dapat dibuktikan, sampai ada orang tengok syurga kata. Tak boleh bukti, tapi wajib kita yakin. Itu menyampaikan. Sebab kerja kita apa? Menyampaikan saja. Bukan kerja kita nak mengubah orang, tak. Kita sampaikan saja. Seru aja mereka. Yang disuruh sampaikan. Marilah kita ngaji antara lalu tadi. Apa salahnya? Sampaikan je. Dia datang tak datang itu bukan kerja kita. Siapa punya ketentuan? Allah yang menentukannya. Kita sampaikan je. Tengok orang tak tudung, kamu pakailah tudung. Udahlah tu. Marah-marah lah. Takut marah siapa? Takut marah Allah ke takut marah dia tu? Takut Allah marah. Kalau tak sebut Allah marah tak? Rasul pun marah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kamu nampak satu kemungkaran, taklah kamu ubah dengan tangan kamu. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kamu tak boleh ubah dengan tangan, ubahlah dengan fa illam yastati' fa bilisani, dengan lisan kamu. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Tak boleh dengan lisan, dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Itulah dia selemah-lemah iman. Ya. Jadi kita nak kena ubah. Kerana suruh kita mengubah, kena sampaikan. Rasulullah itulah kerja dia. Dia menyampaikan saja. Ada tak orang tak nerima dakwah Rasul? Ada tak orang menolak dakwah Rasul? Yang tak nak nerima itu masuk pak saudara sendiri. Pak saudara yang paling dikasihi oleh Nabi pun tak nak menerima dakwah Rasul. Kenapa? Kerana penerimaan ataupun penolakan tu bukan kuasa dia. Kuasa siapa? Kuasa Allah Ta'ala. Kita yang mau itu sampaikan je. Saya ngajar ni. Bukan tentu terima perempuan ni. Itu terserah kepada perempuan. Nak terima, terima. Nak idak, idak. Yang menentukannya siapa? Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang ngajar tanya balik, dah tak tahu balik. Padahal, siapa yang menentukan dapat tak dapat tu? Allah Ta'ala. Bukan salah tu perempuan. Bukan salah Allah pula. Jangan nyalahkan Allah, tak boleh. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Tak ada rezeki saja. Bila tak tahu tu tak ada rezeki lah tu. Bila dah ada pengetahuan, Allah bagi rezeki. Itu dia ya. Ustaz, saya tanya Ustaz. Yang aku tak sampai memang kita susah nak ingat kan. Tapi kita rasa dari dulu sekarang ada perubahan sikit. Itu makna sampai juga tu Ustaz. Sampai lah tu. Sampai lah tu. Kita sampaikan je. Dia nak berubah tak berubah itu terserah kepada Allah Ta'ala. Kerja kita hanya menyampaikan saja. Kerja saya ni menyampaikan saja. Itu yang pagi-pagi lagi dah pergi ke tapah nak nyampaikan itu. Terima ke tak itu terah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dengar nak pergi lagi kepo pula, sampaikan je. Terima ke tak itu serah kepada Allah Taala. Sampai malam karam sampaikan lagi. Pagi esok gitu juga. Petang esok gitu juga. Hari esok gitu juga, kita sampaikan je. Orang nak terima ke tak itu Allah yang menentukannya. Kita tak ada kuasa. Kerana hidayah tu milik Allah Ta'ala. Tak boleh pula dipaksa-paksa. Tak boleh dijual beli. Boleh beli ke hidayah? Boleh dipusakai ke? Dari ayah pergi ke anak? Tak ada? Tak ada. Itu Allah, ketentuan dari Allah Ta'ala. Baik. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil atasnya dan 1 yang harus. Jumlahnya 9. Tengok muka surat 86 pula. Hujung. Sebanyak-banyak aqaid yang terkandung pada 2 kalimah syahadah. Itu tadi yang paling sikit. Paling sikit berapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling sikit berapa? Ya Allah, baru kejap mengaburnya. 9 Rasul aja. Berapa? Paling sikit berapa? 50.
41 syahadatullah, 9 syahadatur rasul. 50 paling sikit. Ya, kalau tanya orang berapa paling sikit kalimah syahadah? 50. Paling banyak berapa? Nanti kita baca. Ya, paling banyak. Sebanyak-banyak aqaid yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah, adapun sebanyak-banyak aqaid yang terkandung dalam kalimah syahadah, dalam jumlah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah 68. Paling sikit 50, paling banyak 68. Ya. Kenyataannya 50 aqaidul iman termasuk pada makna la ilaha illallah, dan 14 sifat yang termasuk dalam istighna. Lawan istighna tu patut apa? Iftiqar. 14 lagi. Ya. Lawannya 14 berjumlah 28. Ya. Berjumlah 28. 50 campur 28 berapa? 78. Mana datang 68? Dan 11 sifat yang termasuk dalam iftiqar ilaih. Lawannya 11. Jumlahnya 27. Ya. Sebagaimana kenyataan pada keterangan al-uluhiyah yang telah lalu. Dan 18 aqaidul iman itu termasuk dalam makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana datangnya? Ya. Mana datangnya? Ya, iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Lawannya 4, berapa? 8. Dan 1 sifat yang harus bagi Rasul, berapa? 10. Lawan yang apa tadi? 2 lagi, berapa? Ya. Tadi 4, 8. 8 campur 2. Ada pula lawan tadi ya. Lawan yang harus tu. Harus dan lawannya ada 2 kan? 4 campur 4. Lawan dan harus tu 2. Jadi berapa? 4, 2 berapa? 10. Ya, 10. Kemudian dan 4 rukun iman. Rukun iman ya. Lagi percayakan anbiya, percayakan malaikat, dan percayakan kitab-kitab, dan percayakan hari kiamat. 4 rukun iman yang tu ya. Percayakan Allah tak payah. Jadi cukup itu aja, 4 yang lain tu. Ya. Dan percayakan hari kiamat yang masuk dalam jumlah kata itu lawannya 4 campur 4 berapa? 8. Semua sekali tadi 10, ini 8 berapa? 18. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 18. Tadi 50. Campur 18? 68. Ini sebanyak-banyak ya. Kenyataan ataupun sebanyak-banyak kalimah terkandung dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling banyak ya. Bahwasanya nyatalah 2 kalimah syahadah yang sedikit hurufnya itu. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan banyak benar hurufnya, bilang satu-satu. Apa? Sikit benar. Mengandungi segala barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, percaya dan beriktikad bagi zat Tuhan dan Rasulnya. Sampai 68. Kalimahnya sikit benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi implikasinya huraiannya tu 68. 68 perkara yang perlu kita ketahui. Maka dengan sebutan yang ringkas serta melengkapi kandungannya akan barang yang kita sebutkan itu, ia telah menjadi pengertian dan juru bahasa barang yang di dalam hati orang yang mukmin. Jadi orang yang beriman tu dia percaya tentang 68 perkara tadi. Walaupun kalimah tu ringkas aja, pendek aja. Ringkasan aja. Tapi dia kena percaya kepada 64 perkara tadi. 68, bukan 64, 68 ya. Iaitu sifat Allah ada 50, sifat Rasul ada 18. 50 sampai 18 68 ya. 68 itu paling banyak. Ya. Maka dengan susunan yang ringkas serta melengkapi kandungannya akan barang yang kita sebutkan itu, ia telah menjadi pengertian dan juru bahasa. Dia menjadi pengertian dan juru bahasa barang yang di dalam hati orang yang mukmin. Dia berjuru bahasa kepada kita.
tentang kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dia jadi jurubahasa. Ngajar kita. Kalimah Allah tu macam ni, wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian apa namanya yang mustahil pun. Ya. Yang mustahil tiada baharu dan sebagainya tu. Ya. Dia 20 sampai 20 dan 40. Kemudian satu yang harus, lawan satu yang harus lagi, ya. Dan sebagainya. Itu jadi jurubahasa. Bukan setakat la ilaha illallah saja, kita ada jurubahasanya, ya. Ada huraiannya. Ya, adanya sayugianya bagi orang yang berakal membanyakkan sebutan dua kalimah syahadah ini. Jadi selalulah menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut banyak-banyak kali. Pada sebarang masa. Bila masa? Sebarang masa. Tengah baring, tengah duduk, tengah berdiri, tengah masak, tengah apa saja. Sebutlah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada tiap-tiap hal dengan mengingatkan maknanya. Ya, orang yang mengucap dua kalimah syahadah tu dia mengaku tidak ada Tuhan yang nak disembahnya melainkan Allah. Dia mengaku dia takkan tunduk kepada siapa melainkan Allah. Dia mengaku dia tak akan puja hanya Allah Taala saja. Dia mengaku dia takkan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Taala. Itu mengaku ya. Itu tuntutan kalimah syahadah. Dia hanya mengaku takut kepada Allah Taala. Dia hanya mengaku tunduk dan patuh kepada Allah Taala saja. Dia hanya mengaku kasihkan Allah Taala saja. Dia mengaku hanya Allah saja tempat dia bergantung. Dia mengaku hanya Allah saja tempat dia meminta. Jangan minta pada Tok Pekong, jangan minta pada Tok Kong, jangan minta pada orang. Nak minta pada siapa? Pada Allah. Hakikatnya minta apa? Dia minta pada orang itu zahirnya, tapi hakikatnya minta pada Allah. Siapa memberi hati kepada orang yang kita minta tu? Allah. Kalau dia hatinya kedekut ketika itu benci dia tengok kita, dia bagi tak? Dia tutup pintu. Tengok Kaabah datang jauh dah melebat je tudung datang jauh, dia tutup pintu dah. Jenuh melaung ni. Oh saya, Nihin aja saya, hang nak buka pintu. Siapa yang menentukan hati saya? Allah yang menentukannya, ya. Jadi dapat tak dapat tu Allah menentukannya. Yang itu nampak apa? Zahirnya sahaja. Orang tu nampak macam zahir saja. Ya. Siapa membukakan hati nak bagi sesuatu pada orang? Allah, ya. Itu dia. Hakikatnya Allah Taala. Zahirnya betul lah orang tu. Itu zahirnya. Tapi hakikatnya Allah Taala. Tak boleh. Apa pula nak marah? Dia hak dia. Dia nak bagi kehendak tu hak dia. Terpulang kepada dia. Kenapa pula nak marah? Saya nak minjam duit pada Yan. Macam? Tak boleh kata Yan. Macam? Boleh saya marah Yan tak? Boleh tak saya marah dia? Kenapa? Kenapa saya tak boleh marah dia? Kerana duit tu duit dia. Terpulang kepada dia nak bagi dak ke? Lagipun yang membuka hatinya siapa? Allah Taala. Boleh kita marah Allah tak? Tak patut Allah jenuh aku minta tak bagi juga. Boleh ke? Tak boleh. Itu Memang tak patut orang minta apa dia bagi, tapi yang halus hatinya bawa rasa macam tu tak. Lagi kita rasa betul yang itu kata. Ada itu tak boleh tu. Itu dah jadi jahat sangka. Yang hatinya ingat yang ustaz rasa macam tu. Itu sebab kita ngaji ni, bila kita ngaji ni kita sedar mengapa dia tak bagi. Kita sedar tak? Kenapa dia tak bagi? Kerana Allah belum bukakan hatinya. Jadi kita nak tahu yang itu tu. Nak ngamalkan itu tu payah tu. Memang payah. Sebab syurga tu senang ke susah nak dapat. Itu di antaranya. Itu sebabnya ada aja hati tu berkata-kata, tak patut dia jenuh orang minta tak bagi juga ya. Ada tak? Padahal hukumnya tu apa? Berdosa. Memang tak boleh marah. Kerana hati itu siapa menentukannya? Allah Ta'ala yang menentukan. Bukan kita ya. Jadi kita itu yang kita ngaji ni. Apa guna kita ngaji ni? Supaya kita mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Pengetahuan itu kita nak amalkan. Itu gunanya. Kalau tidak, apa guna ngaji? Apa guna ngaji? Apa yang tak dapat? Tak ada dapat ilmu, tak dapat diamalkan. Ya. Baik.
maka dengan susunan yang ringkas serta melengkapi kandungannya akan barang yang kita sebutkan itu, ia telah jadi pengertian dan juru bahasa barang yang di dalam hati orang yang mukmin. Siapa beriman, dia kena terima ni. Kalau dia beriman, kena terima hakikat ni sebenarnya. Dan lagi menjadi syarat sah Islam. Kalau nakkan sah Islam kita, kena terima apa saja ketentuan Allah bagi kita. Allah dah jadikan kita ni, kita lah. Apa? Macam mana? Kita ngajak menjaga, betul? Ngaji, betul? Ustaz tu ngata kita. Ngata? Tahu tak balik? Betul ke tak kita kata ustaz tu? Ngata? Udah betul pula marah kata dia? Iyalah, kenapa kita pula patut marah ni? Kabur daripada dia, kenapa nak marah pula? Benda tu betul. Siapa makan cabai terasa lah pedahnya. Pasal apa tujuan ustaz tengah kata dia? Nak membetulkan dia, itu tujuannya. Itu betul lah tu. Itu kita kembali kepada Allah, serah kembali kepada Allah. Bukan menyalahkan Allah, serahkan balik pada Allah. Dah tak ada rezeki, apa nak buat? Dia tak bagi tu tak ada rezeki, betul lah tu. Jangan menyalahkan Allah pula. Allah tak patut tutup hati Ian, tak nak bagi orang minjam. Kan? Itu dah Allah zalim jadi Allah ni. Kan? Tak boleh. Adab kita dengan Allah. Itu sebab penceramah ada tak khabar? Mana yang baik, mana yang bagus itu dari Allah Ta'ala. Mana yang kekurangan, mana yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Padahal hakikatnya siapa punya? Semua dari Allah. Baik ke jahat pun dari Allah. Tapi adab kita dengan Allah, boleh kita menyalahkan Allah setiap sesuatu yang lemah, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tak bermanfaat? Tak boleh. Itu adab kita dengan Allah Ta'ala. Padahal hakikatnya semuanya dari Allah Ta'ala. Itu adab kita dengan Allah saja, ya. Ini pun begitu juga. Kalau kita ingatkan itu, Ustaz, baru kita boleh bersihkan. Itulah guna ngaji tu pun. Nak ingat yang jenis itulah tu. Barulah kita ngaji. Barulah ada manfaat ilmu yang kita belajar tu. Kalau kau begitu juga, kau nak kau ngaji, ustaz tengah hati aku aja kan. Macam-macam kata si tadi, ustaz tengah hati aku aja kan. Itu yang tak nak datang. Kenapa? Kerana dia tidak mahu diperbaiki. Orang tak mahu diperbaiki memang payahlah. Macam kami ngaji Quran pagi itulah. Ada yang sekali je ngaji begitu dah tak datang kita. Tak boleh ditegur. Tak boleh ditegur. Ada yang seminggu betul dah tak datang. Bukan malu, marah, tegur. Nak biar kan jawab itu. Ada yang merajuk sama kenari. Beri yang mana mula-mula tu punya minat. Sama nak cium tangan. Kenari haram siwa dengar dah. Pasal apa tu? Pasal hati tak boleh nak ditegur, tak boleh nak diperbetulkan. Ada satu benda yang tak kena. Betul tu. Iyalah. Lawan nafsu kita tu, lawan ego kita tu, lawan rasa marah kita tu. Kalau nak dapat ilmu, kata tak idaklah. Kena lawan, itu guna ngaji tu. Lari lah, itu yang lari tu. Okey. Barang yang dalam hati orang yang mukmin, manakala telah diketahui demikian, adalah sayugianya bagi orang yang berakal membanyakkan sebutan dua kalimah syahadah ini. Pada sebarang masa, bukan ada masa tertentu ya. Setiap masa, setiap ketika, setiap detik, setiap turun naik nafas.
kena sebut asyhadu an ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebarang masa dan tiap-tiap hal dengan mengingatkan maknanya yang sebenarnya sehingga jadi mesra. Jadi mesra. Mesra macam mana? Seperti darah daging. Macam darah daging mesranya. Tiada bercerai barang sebentar pun antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kita, tak bercerai langsung. Ada je. Ke mana pergi? Paling korangnya dalam hati ingat aja bahawa Allah kita ni hamba Allah. Allah mentadbir kita. Semua itu dari Allah Taala. Ketika itu ia akan melihat segala rahsia yang ajaib-ajaib. Ketika itu Allah bagi dia pandangan yang ajaib-ajaib. Nampak aja dia akan kebesaran Allah Taala. Padahal benda itu benda biasa aja. Contohnya bulu kenin. Pasal apa dia tak nak tumbuh panjang-panjang? Rambut saya ni kalau tak potong apa jadi? Panjang. Ya ke tak? Ya. Kuku saya kalau tak potong apa jadi? Panjang. Dari sini kalau biar kuku tu sampai kecil emas tu. Panjang ni kuku ya. Janggut saya kalau tak potong panjang. Endang, janggut saya kalau tak potong panjang. Panjang sampai ke pintu tu boleh. Tapi pasal apa bulu kenin tak mau panjang? Kalau kita potong bulu kenin, dia tumbuh ke tak? Tumbuh ke tak? Saya balik kan try potong. Tumbuh ke tak? Tumbuh, tapi dia bila tumbuh pun sampai ke satu had dia berhenti. Iya ke tak? Ajaib ke tak? Siapa yang menentukannya tu? Baru terasa kebesaran Allah. Baru terasa kebesaran Allah. Kalau tampil dia panjang bulu kenin macam? Saya nak bersyarah macam mana? Saya nak ngajar macam mana? Kena buka dulu. Assalamualaikum. Sikit punya teruk. Terasa tak kebesaran Allah? Ini pandangan ini yang Allah bagi pada orang tertentu saja. Orang yang ada ilmu yang dapat pandangan ini. Orang yang tak ada ilmu dia biasa aja lah. Tak ada rasa-rasa. Contoh macam kita tengok laut. Masa pasang siapa yang memasangkan, siapa guru. Baru terasa kalau ada ilmu baru dia terasa. Allah bagi dia pandangan yang ajaib-ajaib. Dia terasa benda itu juga. Tapi dia terasa. Nampak laut tu. Di hari kiamat esok macam inilah lautnya. Wa idzal biharu fujirat. Dekat kiamat esok laut tu bertemu. Pasifik bertemu dengan Atlantik. Inilah laut Hindi itu bertemu dengan laut Cina Selatan. Habis laut Melaka. Baru kita teringat bahawa firman Allah tu mesti berlaku. Mesti benar itu bagi orang yang Allah bagi pandangan saja. Ada orang yang tentu yang dapat merasakan. Ada orang yang tak ada ilmu pengetahuan macam biasa aja lah. Tak ada terasa kebesaran Allah Taala. Sikit punya hebat. Rasa kasih sayang umpamanya antara seorang dengan seorang, siapa bagi? Allah bagi. Rasa benci siapa bagi? Allah juga bagi. Itu. Kalau orang ada ilmu barulah dia boleh merasakan. Itu namanya ajaib-ajaib. Benda yang pelik-pelik. Itu rahsia yang Allah saja yang apa? Ketentuan dari Allah saja. Seperti sehingga jadi mesra seperti darah daging dan tiada bercerai barang sebentar. Ketika itu ia akan melihat segala rahsia yang ajaib-ajaib yang tiada difikir oleh dan dicapai oleh akalnya. Kadang-kadang akal tak boleh memikirkannya. Apa saja jadi begini. Dan bertambah-tambahlah kuat iman dan kasihnya. Yang demikian dengan apa? Kitab saya pun dah habis. Dengan kemurahan. Baca kan? Saya tak baca. Dah habis. Tak ada lagi dah. Hak ini je. Dia tarik. Dengan apa? Dengan kemurahan Tuhan. Lagi? Apa dia? Memenuhi. Mengurniakan. Kita mati di dalam iman. Tak nak mati dalam iman? Tak mati dalam iman apa buat? Amalkan Islam itu sungguh-sungguh. Nanti kita akan mati dengan iman. Akhir kalam kita nak apa? Akhir kalam kita apa? La ilaha illallah. Nak mati tu la ilaha illallah terus mati. Kalau dapat apa itu lagi bagus. Itu mati dalam iman tu. Itu nama matinya apa? Husnul khatimah. Kalau tak ada, kalau nak mati tu
Dia ajar orang. La ilaha illallah. Dia menjawab, ya hujang geli kahir. Itu apa gelar matinya? Mati su'ul khatimah. Nak husnul ke nak su'ul? Nak husnul khatimah. Lagi? Dan mengurniakan tempat-tempat berbahagia di akhirat. Apa tempat bahagia di akhirat? Syurga. Ada berapa syurga? 8. Ada syurga 8. Saya sebut 1, 2, 3 syurga. Apa? Nombor 1 apa? Firdaus. Lagi yang kedua? Jannah tu syurga aja. Nama syurga? Jannatul Naim. Okey. Nombor 3? Jannatul Ma'wa. Nombor 4? Jannatul Adnin. Nombor 5? Naim udah berapa kali disebut Naim? Jannatul Khuld. Nombor 6? Ya, Darul Jalal. Nombor 7? Darul Salam. Nombor 8? Darul Qarar. Betul ya? Itu 8 syurga. Itu yang kita nak tu. Bahagia dalam syurga. Lagi apa? Lagi? Dan beroleh syafaat. Syafaat ada berapa syafaat? Saya dah ajar tu syafaat berapa? Ada 8 syafaat. Syafaat. Di sini ada 6 aja. Tapi sebenarnya ada 8. Ya. Iaitu menyegerakan. Tengok muka surat 84. Itu syafaat ya. Nombor 1 menyegerakan hisab. Nombor 2 menambah pangkat. Nombor 3 meringankan azab. Nombor 4 masukkan satu kaum ke syurga tidak hisab. Nombor 5 orang yang tertentu masuk neraka tidak masuk syurga. Nombor 6 ahli tauhid masuk dalam neraka, dia dikeluarkan dalam neraka, boleh masuk ke dalam syurga. Nombor 7 apa? Anak orang kafir tu mati masuk syurga. Nombor 8 apa? Nombor 8 azab di neraka tu diringankan. Ada tak orang masuk neraka diringankan azabnya? Siapa? Abu Talib diringankan. Lagi siapa? Abu Lahab diringankan. Kenapa? Tiap-tiap hari apa diringankan? Tiap-tiap hari Isnin diringankan azabnya. Kenapa? Kerana dia seronok benar dengan kelahiran anak saudaranya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syafaat. Syafaat. Okey, wallahu a'lam.